Persatuan Usahawan Muda Brunei YEAB dan Persatuan Pengusaha Sarawak SEA menandatangani Memorandum Persefahaman MOU semasa perasmian Pejabat Pelancongan dan Perdagangan Sarawak di Bandar Seri Begawan. Dengan penandatanganan MOU tersebut, ia menunjukkan lagi komitmen bagi memperluas peluang perniagaan dan memperkukuh hubungan dalam perdagangan dan pelancongan antara kedua-dua buah negara. Kerjasama ini juga dijangka membuka peluang bagi para pengusaha dari negara Brunei Darussalam dan Sarawak untuk bekerjasama dan memperkembang pelbagai sektor, termasuk pelancongan, perdagangan dan pelaburan. Kepentingan pendekatan Whole of Nation dalam usaha untuk terus memperkukuh sektor pelancongan negara Brunei Darussalam ditekankan semasa sesi dialog bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sesi dialog berlangsung di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pencapai dan strategi serta inisiatif terkini Jabatan Kemajuan Pelancongan dalam membangunkan sektor pelancongan antara yang dikongsikan. Inisiatif-inisiatif tersebut sejajar dengan Pelan Hala 7 Industri Pelancongan Negara bagi tahun 2024 hingga 2035 selaras dengan prinsip-prinsip kelestarian serta menyumbang kepada pembangunan sosio-ekonomi negara. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Ogos 2024 menunjukkan penurunan 0.5% berbanding bulan Ogos 2023. Ia didorong oleh penurunan bagi indeks bukan makanan 0.6%, manakala indeks makanan dan minuman ringan meningkat 0.1%. Penurunan bagi indeks bukan makanan adalah terutamanya disebabkan oleh harga-harga perhubungan berikutan penurunan bagi harga caj perkhidmatan internet dan pakaian dan kasut. Sementara itu, peningkatan bagi indeks makanan dan minuman ringan adalah didorong oleh kenaikan harga minuman ringan, khususnya minuman yang sedia untuk diminum dan harga susu, produk tenusu dan telur. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP Ogos 2024 meningkat 0.3% daripada Julai 2024 berikutan peningkatan bagi indeks bukan makanan 0.4%. Manakala indeks makanan dan minuman ringan menunjukkan penurunan 0.3%. Peningkatan bagi indeks bukan makanan adalah terutamanya disumbangkan oleh harga pengangkutan dan pakaian dan kasut. Manakala penurunan bagi indeks makanan dan minuman ringan adalah terutamanya disumbangkan oleh daging dan buah-buahan. Laporan penuh IHP bagi bulan Ogos 2024 boleh didapati di laman sesawang JPES. Dalam usaha untuk mengembalikan lagi kegemilangan Taman Jubli Kuala Belait sebagai salah sebuah tempat tumpuan orang ramai beriadah, Mukim Kuala Belait mengadakan pesta di taman berkenaan. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk gerai jualan makanan dan minuman, sukan ria dan peraduan mewarna. Selain membuka peluang untuk usahawan kecil dan sederhana mempromosi produk, pesta juga bertujuan memberi peluang orang ramai meluangkan masa bersantai bersama keluarga. Satu memorandum persefahaman ditandatangani dalam langkah penting ke arah mengukuhkan kerjasama antara usahawan muda dan perniagaan yang mapan. Memorandum tersebut adalah antara Persatuan Usahawan Muda Brunei YEAB dengan Persekutuan Peniaga-Peniaga Melayu Brunei PPPMB. MOU itu mengukuhkan komitmen jangka panjang antara kedua-dua organisasi untuk bekerjasama rapat dalam inisiatif yang akan memperkasakan belia dan usahawan di peringkat tempatan dan antarabangsa. Saya sukacita melancarkan Sabre Brunei Travel Fair 2024. Sabre Travel Network Brunei Sendirian Berhad menganjurkan Pesta Pengembaraan Brunei Sabre edisi ke-19. Pesta berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Brakas.
Selain beberapa ejen pelancongan, pesta antaranya disertai oleh Pertubuhan Pelancongan Kebangsaan, Perkhidmatan Insurans dan Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB. Pesta menyediakan platform untuk rakan-rakan kongsi pengembaraan Sabre mempamerkan produk dan perkhidmatan selain menawarkan kemudahan meneroka pelbagai tawaran dan pakej pelancongan kepada para pengembara. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara membuat lawatan ke beberapa destinasi pelancongan di daerah Brunei dan Muara sebagai salah satu daripada beberapa siri lawatan yang diatur oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Lokasi pertama yang dilawat oleh rombongan adalah Muzium Maritim Brunei Darussalam yang merupakan repositori sejarah maritim. Rombongan turut melawat ke Muzium Teknologi Melayu yang mempamerkan teknologi-teknologi tradisi. Lawatan diteruskan dengan menyelusuri beberapa tempat menarik di sepanjang Sungai Brunei. Lawatan bertujuan untuk menyampaikan misi mengangkat negara sebagai destinasi pelancongan utama yang memelihara warisan budaya dan semula jadi. Kaum hawa yang sibuk dengan tugasan pejabat atau perniagaan setentunya tidak mempunyai banyak masa untuk mencuci dan menggosok pakaian mereka. Oleh itu, khidmat dobi selalu menjadi pilihan bagi mengurangkan bebanan kerja rumah. Salah satu perkhidmatan dobi ialah kedai dobi Rizka Razak yang terletak di Kampung Kulap. Kedai tersebut menawarkan beberapa perkhidmatan dobi bagi memudahkan suri rumah tangga atau orang ramai untuk menghantar pakaian mereka. Kedai dobi Rizka Razak atau dikenali dengan Rizka Razak Laundry mula beroperasi pada tahun 2015 dan diambil alih oleh dua beradik Dayang Nur Anisa binti Haji Muhammad Azri dan adiknya Dayang Nur Aziza binti Haji Muhammad Azri pada tahun 2019. Dua anak tempatan ini semasa ditemu bual mengongsikan, Rizka Razak Laundry menawarkan perkhidmatan dobi, cucian kering dan menggosok pakaian, linen, langsir, karpet dan banyak lagi. Setelah mendapatkan sambutan yang menggalakkan dari orang ramai, mereka membuka satu lagi cawangan dobi di Jalan Pasir Berakas. Family punya, kira turun-temurun lah dari from my mum, masa tu ia pincen. And then kami yang menjalankan masa ni lah. So far alhamdulillah positif. And then kami menjalankan di dua tempat, Kulap dan Pasir Berakas. Sambutannya alhamdulillah positif. Banyak yang customer return. And then ada juga customer baru. Harga kami mengikut perkhidmatannya lah. Example, kalau macam menerika RM3. Kalau menerika and melipat RM3.80. Ini bercadang untuk menambah lagi servis-servis perkhidmatan kami lah. Walaupun sudah banyak kedai dobi layan sendiri di negara ini, namun ianya bukan menjadi penghalang bagi perniagaan dobi tersebut kerana kebanyakan pelanggan-pelanggan masih setia menggunakan perkhidmatan dobi mereka. Buat masa ini, dua beradik ini juga mengambil bekerja beberapa orang tempatan bagi membantu menjalankan perniagaan dobi dan dapat mempercepatkan persiapan tempahan dobi dari pelanggan-pelanggan mereka. InsyaAllah kalau sekiranya ada rezeki, we will expand more lah ke daerah-daerah lain juga.